wabarakatuh. InsyaAllah, ya masyarul muslimin, kita mulakan majlis ilmu kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim: Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, sedang hadirin sekalian, kita manjatkan syukur pada Allah SWT. Kita berada di bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, bulan syafaat, bulan barakah, bulan sahur, bulan berbuka, ujung tu bulan berbazak. Ya. Allah muatkan segala amal sepanjang 11 bulan tu dalam tempoh 1 bulan ini. Ya. 11 bulan tu, amalan 11 bulan kumpul jadi package intensif kos sebulan ini. Ya. Bulan Ramadan bukan bulan ujian, bulan kursus intensif kos. Ujiannya selepas itu 11 bulan Allah uji. Ya. Kalau sekolah nak ambil SPM kena belajar 4 tahun, 5 tahun baru boleh ambil SPM. SPM tu 2 minggu dah siap. Ya. Belajarnya 4 tahun lebih. Tapi iman ni kursusnya sebulan, ujiannya 11 bulan. Ya. Jadi bulan Ramadan ni bulan tamrin, intensif kos, tamrin, tadrib, melatih iman kita, melatih watak kita, sikap pandangan kita, tasawur kita, ya, buruk sangka kita boleh tak kita buang, ganti dengan baik sangka pada Allah, sesama kita, ya, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni ayat yang sangat popular, ya, surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ni kalau di kampung-kampung tarawih ni lah surah. Dari kecil saya sampai sekarang ni kalau balik kampung ni lah surah. Bandar tak guna lah. Dia guna Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, power ni. Al-Qadr power juga. Powernya serupa je. Cuma berbeza dimensinya. Jadi Al-Qadr ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi sebagai mukadimah. Surah kemakmuran. Surah kemakmuran, surah kebahagiaan, surah ketenteraman, surah keselamatan. Guru saya ajar bacalah surah ni kalau boleh setiap kali lepas solat, kalau tak dalam solat, luar solat, baca surah ini sampai habis. Kerana surah ini artinya kita memanggil para malaikat. Surah ni kalau dibaca artinya kita sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan malaikat. Of course dengan Allah, tapi dia implikasinya malaikat. Malaikat akan turun, tanazzalul malaikatu war-ruh. Para malaikat dan malaikat Jibril turun. Turun apa? Bila kita baca, para malaikat menjaga kita. Para malaikat jaga anak kita, cucu kita, isteri kita. Daripada zina. Misteri zina. Nanti saya akan pergi kepada misteri zina, menjadi hidangan, menjadi rebutan. Allahu Akbar. Yang kaya, yang miskin serupanya. Yang berharta, yang tak berharta 2 kali 5. Gairah dengan
program zina melata-lata di mana-mana, di tempat eksklusif, di bawah kelapa sawit jadi belaka. Sebab apa? Sebab manusia lari daripada amalan Al-Qadr. Waktu tok guru kita dulu mengajar, dia tak mengajar banyak, dia mengajar pendek-pendek dan diamalkan, jadi benteng, jadi penyelamat. Surah Al-Qadr, bacalah surah Al-Qadr ni dengan niat, dengan tujuan supaya Allah pelihara anak kita, pelihara kita, anak isteri kita, cucu cicit kita. Siapa nak jaga anak kita duduk di England tu? Siapa nak jaga anak kita duduk Sungai Buloh tu? Bukan jauh nah. Kalau sebelah rumah pun siapa jaga? Allah jaga. Jadi kita minta restu Allah, hantar malaikat jaga anak kita daripada sebarang perkara yang maksiat, yang tidak elok, perangai yang bodoh, supaya anak kita ni dijaga imannya. Dan surah ni kalau dibaca tuan-tuan, jadi amalkan, jadi amalan kita. Surah ini Allah akan beri kelebihan khairum min alfi syahr. Allah beri kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kan ada doa, Allahumma ftahli abwabal khair, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu-pintu kebaikan. Wa abwaban ni'mah, pintu-pintu nikmat. Abwabar rizki, pintu-pintu rezeki. Abwab sihat, pintu-pintu kesihatan. Ini terkumpul dalam khairum min alfi syahr. Siapa yang baca surah ni, Allah akan beri dia kelebihan, kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sekadar bulan Ramadan, sepanjang tahun. Sebab itu para sahabat jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi, ya Allah, wahai Rasulullah, boleh tak Ramadan ni sepanjang tahun? Boleh tak Ramadan sepanjang tahun? Tanya orang Melayu, boleh tak Syawal sepanjang tahun? Terbalik kan? Allah ya karim. Payah Ramadan kan, nak puasa berapa lah. Nanti kita tengoklah betapa sangat pentingnya bulan Ramadan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi surah Al-Qadr ni surah kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera sehingga naik fajar, fajar sekali je, satu hari sekali, bukan 3-4 kali. Artinya 24 jam keselamatan, dari fajar ke fajar, dari fajar ke fajar, kesejahteraan. Kalau ada guru-guru di sini, beritahulah anak murid, kesian anak murid kita, terdedah dengan gejala sosial, akhlak buruk, dengan maksiat, dengan Masya Allah, tak selamat, sekolah tak selamat, di rumah tak selamat, kat universiti pun tak selamat. Anak-anak kita sekarang, sebab pertautan kita pada Allah longgar, kadang tak ada, kadang berapa persen. Akhirnya Allah biar kita tengok, kita terror sangat, pangkat besar sangat, gaji besar sangat, bisnes besar sangat, aku nak tengok setara mana kehebatan manusia nak jaga maruah, nak jaga kehormatan, nak jaga kemuliaan. Tak boleh. Sebab tu amalan yang paling hebat di sisi Allah ialah doa. Doa imam yang adil, doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, doa orang yang difitnah, doa. Jadi tuan-tuan dan puan, dah banyak kali kita dengar sejak kita balik sampai sekarang, cerita Ramadan 2x5, cerita tahajud, cerita berdoa, cerita berzikir, cerita sedekah, cerita qiyamul lail, cerita yang biasa ni lah penting. Macam makan nasi Arab dia biasa, cuba pelawar ni. Besok sahabat pelawar, besok kita pula pelawar, tiap malam nasi Arab tak apa. Bagi yang gairah, nasi putih itu juga kat rumah, tengah ni petang buka nasi itu juga, nasi basmati juga. Mengapa? Sebab dia penting. Jadi yang rutin yang penting. Yang gereng-gereng tak penting, buat perkara duit je. Yang rutin dia yang penting. Doa ni rutin, penting. Penting untuk kemuliaan kita. Manusia hamba yang hebat ni, hamba yang sanggup sujud dan berdoa pada Allah. Hamba yang takabur ni, dia tak sanggup sujud,
Dia berdiri dengan sombong, riak takabur. Aku kuat, aku kaya, aku hebat. Kan? Ni manusia. Ya? Manusia hebat, hamba yang hebat, apapun status dia, dia sanggup sujud dengan reda, dengan ikhlas di hadapan Allah SWT. Mohon keampunan, ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak kaitkan bulan Ramadan ni dengan misteri kehidupan dunia sejak Rasulullah. Saya tak cerita semula, saya petik sebahagiannya. Tuan-tuan boleh rujuk misteri 4 peristiwa akhir zaman, ya. Abu Talha Iqamuddin, tulisan sekarangan susunan Abu Talha Iqamuddin, ya. Saya baca sinopsis berdasarkan isi kandungan, ya. Biasa kita dengar perkara-perkara gaib, mukjizat Rasulullah. Dalam kitab ni dia dikategorikan sebagai misteri. Air keluar dari jari itu misteri luar biasa, mukjizat. Quran itu misteri, Quran ni mukjizat, tuan-tuan. Siapa dah sampai iman dia, keyakinan dia bahawa aku dah ada mukjizat, siapa dah sampai? Tak payah angkat tangan jawab sini. Dah sampai, lama dah sampai. Inilah mukjizat. Inilah pesaka mukjizat Rasulullah sebagai pesaka kepada kita. Kita bersama mukjizat, bersama misteri, keajaiban, kehebatan, kelebihan luar biasa. Tapi bila letak dalam gubuk, letak kedai lama tak dibeli, beli pun tak dibaca, baca pun tak dipahami, dia tak jadi mukjizat. Dia hanya menjadi syafaat, dia hanya menjadi barakah, tak ada mukjizat, tak ada kelebihan untuk kita. Kan? Sebab kita baca sesekali. Al-Qad baca Ramadan, ulama baca jadikan zikir hari-hari, Syekh Abdul Qadir Jailani baca bismillah 30,000 kali. Kita baca bismillah 6 kali sehari. Waktu nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita tak dapat mukjizatnya. Tapi Fatihah tetap mukjizat. Mukjizat tu tak sampai pada kita, kelebihan tak dapat, ya. Jadi banyak lagi lah misteri-misteri zaman Rasulullah, kan. Awan mengiringi perjalanan Nabi, panas tapi Nabi redup, sehingga disedari oleh padri-padri, waktu Rasulullah kecil lagi, umur berapa tahun? 10 tahun, 12 tahun, bersama Abu Talib, berniaga di Syam, di Syria sekarang. Baik, kita lihat misteri-misteri zaman mutaakhir. Misteri orang bodoh dijadikan pemimpin. Berlumba-lumba lantik orang bodoh jadi pemimpin. Apa bodoh bagi Allah? Bagi Allah bodoh tu tak boleh bawa manusia kepada syurga, itu bodoh. Boleh bawa manusia jadi hamba, itu bodoh, jahiliah. Orang yang cerdik ialah orang yang boleh bawa dirinya, keluarganya, penyokong-penyokongnya, masyarakatnya kepada iman pada Allah SWT. Itu orang cerdik, orang bijaksana. Ini mesti carilah pemimpin yang cerdik, yang jangan yang bodoh dulu. Misteri zina berluasa hingga masuk dalam rumah sampai ujung jari ni. Zina guna internet je. Misteri arak diminum secara terang-terangan halal, bagi lesen halal. Mesti kaum muslimin diserang dan dicatur musuh. Berapa tahun dah sejak jatuhnya Osmaniyah, 1924-25, 100 tahun dah. Sebelum tu banyaklah siri-siri mencuba, kan, mencuba nak diganyang daulat Islamnya, tapi gagal dan gagal dan gagal, digagalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sekarang giliran, hampir 100 tahun kita dijajah, otak kita dijajah, pandangan persepsi kita dijajah. Kita lihat Islam tu hanya kat masjid yang tertutup, tak nampak Islam tu berada di parlimen, tak nampak Islam tu berada di jalan raya, tak nampak Islam tu berada di pakaian. Tak apa, aku tak tutup aurat tapi aku semayang. Kau tak bodoh nama tu. Zaman sekular. Apa salah seluar pendek? Semayang aku tak tinggal. Penjajahan. Lama kita dijajah, kan. Ingat kita kecil-kecil dulu sekolah, tak pakai seluar pendek semua, daripada rendah sampai menengah sampai universiti.
Cikgunya pun bangga suruh pendek. Bangga, ngepak. Dengan tak pakai tu dia mengembang rambut. Itu hasil-hasil penjajah. Misteri kemunculan perjuangan, pejuang berjuang secara demonstrasi. Hari-hari demonstrasi dah. Naik tawar dah kita kan. Misteri tanah dan bangunan runtuh. Sana sini bangunan runtuh, tanah runtuh, di lereng bukit, di tanah datar. Dan misteri yang terakhir adalah peperangan Islam antara orang Islam dan orang-orang kafir. Ini sudah masuk ke pintu peperangan. Tuan-tuan, macam mana kita boleh bayangkan? Saya pun duk lama fikir tak dapat jawapan agak-agaknya. Agak-agak tak betul tuan. Tapi agak yang baik tak apa, husnuzan. Macam mana Salahuddin Al-Ayyubi boleh kumpul 30-40 ribu pemuda? Boleh pakai wisil kumpul? Mustahil tuan. Mesti Salahuddin ada gerakan dakwah dia, ada jamaah dia, dan mentarbiah orang-orang tua dan orang muda. Mengumpulkan 30 ribu, merampas kembali Baitul Muqaddis. Terbayang ke tuan sebelum ni kita Mesir boleh mengumpulkan 10 juta berhimpun hari-hari sepanjang Ramadan ni? Tak gerun ke Yahudi ni? Mujurlah Imam Al-Banna tidak mengajar madu'unya, anak buahnya secara peperangan. Kalau tak pegang dah ni. Dan mereka mengeluarkan semangat, kata-kata janji tidak akan balik, berada di dataran perhimpunan itu sepanjang Ramadan, sehingga presiden itu diserahkan kembali kepada mursyid. Takkan nak serah. Dia tahulah Yahudi mana nak serah. Tembak, damai. Tembak, damai. Lepas tembak dia buat ubah. Dan 85% bumi Palestin dikuasai Yahudi. Dalam buku ini tuan-tuan diceritakanlah misteri andaiannya. Rusia kita dah tahu Rusia ni orang kata dah jatuh tercarap lah kan, tapi dia sedang membangun tuan-tuan. Dia bangun. Kita tahu dulu Rusia telah pernah mengadakan siri pembunuhan kepada Yahudi berpuluh-puluh ribu. Baca buku apa tu nama, Rothschild. Dan sekarang ni Rusia sedang bangkit. Dia akan turun daripada sepadan Turki tu pergi ke Palestin. Dan umat Islam di Mesir sedang berkumpul. Kalau jadi pegang-pegang dunia, dinamakan perang Armageddon sebagai peperangan dunia ketiga. Ketika inilah Islam akan diberi mandat terakhir sebelum hari kiamat besar, insya-Allah. Jadi apa persiapan kita tuan-tuan? Persiapan kita, Nabi ingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Allahu Akbar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Hurairah ni setiausaha peribadi Rasulullah dalam bidang hadis. Tugas Abu Hurairah ni menghafaz hadis. Ke mana Rasulullah pergi kena ikut bersama-sama Anas bin Malik. Ikut ke mana-mana Rasulullah nak berucap, Rasulullah nak buat sesuatu, dialah tukang hafaz hadis, kata-kata hadis Rasulullah, menceritakan perilaku tingkah laku Rasulullah sebagai hadis af'al. Jadi Abu Hurairah ni the first in the ranking lah, periwayat hadis yang terbanyak 5,000 lebih. Dia ni cerdik, Abu Hurairah cerdik, subhanallah, cerdik. Dia tak keluar Masjid Nabawi, duduk situ berlapar bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah 3 hari tak makan, 3 hari tak makan, Abu Hurairah. Apa Rasulullah kata? Jaddidu imanakum. Dalam keadaan misteri-misteri yang macam-macam rupa tuan-tuan, yang kita pun tak boleh nak kata apa, tak boleh nak kawal. Maksiat ni macam menyerang umat Islam sampai ke dapur, habis, roboh. Tak mampu kita nak bertahan. Maka pertahanan kita, Nabi kata, jadidu imanakum, perbaruilah iman kamu, renew your license.
Lesen kita perbaharui setahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kita punya rotek, renew rotek. Iman begitu, renew iman. Iman tak boleh setahun sekali. Renewnya kena renew setiap hari. Tak boleh sehari sekali. Kena kerap kali. Sebab itu Rasulullah kata, ditanya oleh sahabat pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Nabi kata, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau seluruh umat Islam dari kecil sampai ke tua, daripada mula tadika sampai nak meninggal dunia, semua lafaz la ilaha illallah, takkan Allah biarkan kita kan? Tapi berapa orang yang lafaz la ilaha illallah, yang memperbanyakkan la ilaha illallah, semua berebut memperbanyakkan harta. Bagus tu harta. Harta tu boleh beri syurga. Harta tu nak beli syurga, teruskan. Tapi tak boleh tinggal la ilaha illallah, kerana diperhebatkan. An Umar radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar, kita tahulah Sayyidina Umar ni kan, sahabat Rasulullah, Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Nabi, ya Ibnu Khattab, Nabi berkata kepada Umar Ibn Khattab, izhab fanadi fin nas, pergilah dan beritahu pada manusia, la yadkhulul jannah illa al-mu'minun, tidak layak masuk syurga melainkan orang yang beriman. Banyaklah sedekah dia, mengunung sebesar gunung Everest, nak menyelesaikan masalah manusia, tapi iman tak ada, Allah tak pandang. Jadi tingkatkan keupayaan kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan harta kita, tingkatkan akhlak kita, tingkatkan solat kita banyak Ramadan ni, agar kita layak masuk syurga Allah SWT. Hadis seterusnya, Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, zaqa ta'amal iman man radhiyallahu rabba, orang tu akan merasa nikmat keimanan yang tinggi apabila dia merasa Allahu rabba, Allah itu Tuhannya, akan rasa nikmat iman. Tapi kalau kereta tu Tuhan dia, dia tak dapat iman. Pangkat tu Tuhan dia, tak dapat iman. Rumah tu Tuhan dia, tak dapat iman, tak dapat kemanisan iman. Jadikanlah dunia ni sebagai, kata pujangga kan, dunia ni, harta ni ibarat sampan di laut, di sungai, sampan di laut. Berapa orang naik tak kira, ceritanya sampan dengan air. Air itulah harta. Sampan itu ialah perjalanan. Perjalanan ini, kita sedang berjalan ni, berjalan balik ke syurga Allah SWT. Jadi sampan sedang berjalan, air masuk. Nak tambah air ke nak buang air? Buang air supaya sampan tu laju. Jadi pujaga ni kata begitulah dengan kehidupan kita. Carilah harta banyak-banyak, tapi harta tak masuk di hati, supaya kita dapat jalan meluncur laju menuju syurga Allah SWT. Harta itu alat saja, bukan isi perut perjalanan, tapi alat untuk berjalan. Cantik dia punya, apa kata pujangga dia kan. InsyaAllah. Lagi apa? Wabil islami dina, kita akan dapat kemanisan iman bila kita rasa Islam itu agama kita. Islam tu cara hidup kita, cara politik kita. Islam tu cara kita berkeluarga, cara bermasyarakat, cara berniaga, cara international, cara apa lagi, semua cara hidup. Sekarang ni zaman tuan-tuan, cara hidup kita setakat nikah je. Masyarakat kita kan nikah ada wali, ada saksi, ada mas, mahar, ada.
Semua dengar. Aku nikahkan nikah Fulan dengan si Fulan, mak kahwinnya 1,000. Pun jawab, aku terima nikah Fulan-Fulan 1,000. Dengar. Sah. Setakat tu je. Syariatnya setakat angkat nikah. Tak sampai kepada syariat, tak sampai kepada proses persamaan, persetubuhan. Bersetubuh tak ikut syariat. Lepas tu keluar anak macam-macam rupa perangai. Tak boleh kawal. Lepas tu serah kat sekolah. Macam pengetu tu tak ada anak murid, tak ada anak. Anak dia seorang. Suruh jaga 7-800 dekat sekolah. Pengetu guru besar boleh settle. Banyak cantik. Awak bapak seorang anak 2 tak boleh handle macam. Pengetu tu nak jaga 700 orang, guru besar tu nak jaga. Tengah sekolah tu 3,000 sekolah. Murid dia. Kuncinya ialah hanya nikah cara Islam syariat, tapi bersetubuh tak ikut syariat. Keluar anak macam-macam merepek-repek. Panggil pakar motivasi. Itu 3 hari je semangat. Lepas tu balik handal lagi. Tak payah motivasi, buang duit, bagi saya duit tu. Saya boleh hantar anak yatim. Tuan-tuan banyakkan zikir je. Banyakkan taubat. Kalau anak-anak ada masalah, banyakkan istighfar, mengadu, ya Allah, apa dosaku ya Allah, agaknya dosaku ni ya Allah, ampunkan dosaku, jangan dosaku engkau balak pada anakku. Anak jadi tak keruan hidup. Morat marit je orang kata. Jawapannya senang je. Bapak lah puncanya ngemak. Anak siapa? Anak si Fulan. Si Fulan lah kena beri dia baju, kena sediakan rumah untuk anak dia, kenderaan. Takkan cikgu. Si Fulan lah, bapak dia lah kena didik anak dia supaya anak dia pandai. Macam mana anak nak pandai? Makanan yang halal. Kalau makanan syubhat, apa lagi makan halal yang haram, mana datang mulia je. Macam pandai tapi tak semayang. Bangga dengan pandai 9A, 20A, mayang tidak. Allah, merepek, meraban, mengaji Quran tak reti. Hasil-hasil daripada sumber yang tidak betul. Baik. Wa bi Muhammadin Rasulah. Nikmat iman itu bila kita rasa Muhammad itu Rasulullah. Nabi Muhammad itu Nabi Allah. Rasul kita, Nabi kita. Tengok punya mulianya Allah nak muliakan kita. Allah kata Nabiyun, Nabiyyi, Nabi aku, Muhammad Nabiku. Allah kata. Tapi umat Nabi Muhammad boleh guna. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tu nabiku. Kan? Allah cakap dengan kita sama. Siapa Rasulullah? Muhammad Rasulullah. Allah kata Muhammad Rasuli. Muhammad itu rasulku, Allah kata. Kita pun sebut juga Muhammad itu rasulku. Tengok betapa kita ni orang beriman, Allah letakkan makam yang tinggi kan? Supaya kita dapat belayan Allah SWT. Jadi untuk mendatangkan iman, nikmat iman dengan Allah SWT ni, pertama kita naklah reda pada Allah. Kita reda pada Allah, kita sabar dengan Allah SWT, sabar dengan Ramadan, sabar dengan amal-amalan yang Allah cadang, sabar kena bangun tahajud, sabar kena tarawih, sabar kena baca Quran, sabar kena sedekah, zakat, sabar kena sabar istighfar, kena sabar berdoa, sabar. Itu orang reda, makam dia ialah sabar dan reda dengan apa yang Allah cadang. Selalu kita ni tak sabar dengan Allah. Kita ni lah tak sabar dengan Allah. Payahlah, nantilah tunggu pencen lah. Tunggu pencen aja. Berapa kali nak pencen? Dah 5 kali pencen. Boleh ke 10 kali pencen? Ni orang banyak pencen lah. Baik, hadis seterusnya. Ini dia punya strategi tadi, jadidu iman, perbarui iman. Dia punya huraian jadidu iman ni lah tuan-tuan. Hadis-hadis yang berkaitan. Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ni Anas bin Malik tuan. Anas bin Malik ni ibunya serahkan Anas bin Malik ketika Rasulullah datang berhijrah ke Madinah. Hari pertama ibu Anas nak jumpa Rasulullah tapi tak sesuai sebab orang ramai sangat meraih kedatangan Rasulullah. Jadi besok dah lega barulah ibu Anas datang. Bawa Anas, umurnya 10 tahun. Ya Rasulullah, aku tak ada apa, aku orang miskin, yang aku ada Anas seorang ni. Aku wakafkan untukmu ya Rasulullah. Diwakaf anak dia.
Maka Anas duduklah bersama Rasulullah. Jadi tukang ambil kayu, ambil air, susun kasut Nabi, ikut mana Nabi pergi. Maka Nabi doa pada Anas 3 perkara. Ya Allah, panjangkan usia Anas, panjang umur dia, 100 tahun. Ya Allah, beri kekayaan pada Anas, kaya Anas ni. Ya Allah, banyakkan zuriat Anas, 100 anak dia. Berapa agak isteri tu kalau anak 100? Allah. Saya tak buat kajian anak tu anak kandung ke, anak angkat ke, anak tiri ke, tapi disebutkan Anas ni anak dia 100, panjang usianya, kaya, ilmunya, jadi ulama besar, jadi mufti, mufti di zaman Anas masih hidup, jadi mufti, termasuklah samalah dengan siapa, Imam Malik, Imam Malik tu mufti Madinah, mazhab Maliki, Imam Malik. Apa dia kata? Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, halawatul iman. Barang siapa mempunyai sifat-sifat berikut, dia akan merasai kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, mereka mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Bukan senang tuan-tuan, baca hadis senang, saya pun tak dapat lagi. Tapi ini kena ceritalah supaya dia jadi membelai perasaan kita. Perasaan iman kita boleh meningkat. Kalau tak dibaca hadis ni, iman kita dah tepu bodoh macam tu lah, tak bertambah. Tapi bukan senang. Saya cakap 100 kali boleh, belum tahu dapat. Sebab kedekut tu nembal sangat. Lokek, bakhil tu menguasai diri. Jadi kalau kata Allah kata aku nak duit kau semua, mana boleh. Buktinya, pergilah umrah sekarang. Nanti dulu. Bukan nak semua, baru 6,000. Nantilah dulu. Tunggu tahun depan ada bonus. Dapat bonus, beli kereta pula. Bila nak pergi? Duit dah ribu-ribu dah, zakat. Nanti tabung haji dah zakat dah lah. Mudah lah ingatkan kita. Itu yang payah dapat kemanisan iman tu. Sebab cinta pada Allah kita sangat rendah. Cinta pada Allah kita hanya mengharap solat 5 waktu, 5 waktu zikir, berdoa, yang lain tak berapa. Saya lah tak berapa, lepas tu tak dapat. Kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Kedua, tidak, yang keduanya, mencintai seorang kepada seorang yang lain, tidak mencintai seorang kepada seorang yang lain kecuali kerana Allah. Suka pada orang tu kerana Allah, bukan kerana pangkat dia. Ngepet sebab dia orang besar, sebab dia wabi, rapat dengan wabi, orang miskin, pedulilah boleh bagi apa orang miskin kan. Orang miskin tu lah boleh bagi kita syurga. Belum tahu wabi, minta maaf lah wabi kalau ada, nak bagi faham je, bukan nak menghina. Orang miskin tu lah besok menolong kita syurga Allah SWT. Nanti kita akan baca kisah dalam kubur. Wa yakrahu wa yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yukzafa finnar. Yang ketiga, seorang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran. Benci, malu, rasa hina. Dulu masa muda semayang qada je. Sekarang ni qada juga dah pencen, malu. Tak qada dah. On time, punctual. Dulu rasa harta tu aku punya je, lupa nak zakat, tak kisah zakat, siapa nak cari sendiri. Orang miskin tu kerana dia malas, sebab tu miskin. Itu jawapan zaman kita jahiliah dulu kan. Zaman beriman ni, Allahu Akbar, bagi, tolong zakat, sedekah, hadiah. Kerana itulah amal-amal yang akan bawa kita, tuan-tuan. Ni Ramadan sampai berapa tu? Tak ada sarapan ni sampai berapa gitu? InsyaAllah. Baik, habis tuan-tuan, kita sebahagian itu. Mari kita masuk kepada kehidupan kita dalam kubur. Daripada misteri tadi pergi ke strategi bangunkan iman. Mengapa kita datang, mengapa kita meraih Ramadan, menyambut Ramadan dengan gairah, dengan gembira, dengan riang, dengan imanan wa ihtisaban. Sebab tuan-tuan, sebab ada Rasulullah sebut dalam sebuah hadisnya. Rujuk kitab ni, kitab baru saya beli. Allahu Akbar. Di balik tabir kematian, Imam Al-Ghazali, kita tahu Imam Al-Ghazali ni
ilmuwan yang luar biasa zaman dia, yang menulis, yang memahami ilmu sangat halus, daripada kasar tu dapat dihalusi dan dapat diamalkan dengan cara mudah, cara lembut. Imam Al-Ghazali, banyak tulisan dia, banyak fatwa-fatwa dia, kekal hingga sekarang. Hidup Imam Ghazali, hidup di kedai-kedai, di rumah-rumah ada Imam Ghazali. Siapa tak ada Imam Ghazali, pergi cari, beli buku tu, bawa balik ke rumah. Asyik beli Masdi saja, bila nak beli Imam Ghazali? Dah beli Imam Abu Hanifah, pergi beli tuan. Beli rojok, tengok satu orang satu muka pun tak apa. Ulama-ulama ni tuan-tuan, besok dia Yaumul Mahsyar, bila kita fail, semayang fail, puasa kita fail, Allah tak iktiraf, Allah tak recognize, Allah tak terima, akhirnya siapa tuan yang menyelamatkan kita? Ulama-ulama ni lah. Malaikat tanya, Jawa, kau ni lah semayang tak ikhlas, sedekah nak nunjuk-nunjuk, zakat kedekut, fail semua. Kau ada tak orang alim? Kau ada tak kenalan orang alim? Oh, dia pun buka internet, orang alim yang dia kenal. Ada simpulan-simpulan. Malaikat panggil si fulan mari sini. Betul ni, kawan kau dulu. Betul. Masa bila? Kaitan orang alim, pentingnya orang alim. Orang alim macam-macam kategori lah kan. Zaman saya dulu kecil-kecil, orang alim ialah imam yang tak sekolah tadika, yang tak sekolah menengah, tak pernah masuk universiti. Masya Allah, cakap jadi. Orang Jawa kata masin cakapnya. Jangan main-main imam tu. Imam hulu tu cakapnya masin. Jangan diderhaka cakapnya. Jangan dicanggah cakapnya. Tak sekolah. Kita masuk universiti, tiap-tiap tahun masuk universiti, cakap tak masin. Sebab hati kosong. Kita masuk universiti tu nampak dunia. Lepas tu barakahnya tak sampai, syafaatnya, karamahnya tak ada. Sebab kita mengaji tinggi nampak dunia. Wah, ni besok jubah besar, first class, second upper lah, third upper lah, segala-gala semua ada. Besok mau kerja, jawatan besar, hari ni daftar dapat kerja, besok boleh beli kereta. Zaman sekarang kan, zaman saya dulu kalau tak ngumpul 5-10 tahun, tak jamah kereta. Sekarang ni hari ni lapor diri, besok dapat gaji, slip gaji tu dah boleh beli kereta. Harganya bawah 100,000. Jadi kalau cari ilmu kerana dunia, kita tak dapat karamah. Ulama-ulama kampung dulu, Allah ya karim, dia cari karamah, maka dia dapat karamah. Baik, balik pada cerita kubur. Ending kita tuan-tuan, pra-ending kita ialah kubur. Ending kita jannah, Yaumul Mahsyar, untuk menuju syurga. Pra-ending kita ialah kematian. Rasulullah berkata ketika jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya, letak dalam kubur cantik-cantik, hati-hati kita turunkan kan, sebab kita dinasihatkan oleh hadis-hadis orang guru-guru, hati-hati jenazah tu sakit, pelan-pelan, punya kita hormat kan. Dah mati bawa hormat. Dulu waktu hidup lepuh-lepuh, dah mati dia belai dengan minyak wangi. Dulu waktu hidup disembahnya najis. Manusia dia fitnahnya, dia nistanya, dihinanya. Dah mati baru dia dibelai dengan air, disabunkannya, dilapnya, minyak wangi lah, garu lah, segala. Itulah adab yang Allah ajar, Nabi ajar pada kita kan. Baik, Nabi kata bila jenazah itu letak dalam kubur, maka kubur menyahut, celakamu. Tuan-tuan boleh jawab? Semua kena celaka, termasuk ini lebih-lebih lagi. Celakamu. Wahai anak Adam, si mayat, wahai anak Adam, apa yang membuatmu berpaling dari memikirkan aku? Dulu kau tak pernah ingat pun kubur, hari ni masuk dalam kubur, banyak cantik, keluar. Tu kalau bahasa marah kita lah kan, tu saya terjemah. Apa yang membuatkan kamu berpaling dari memikirkan aku, memikirkan kubur? Apakah kamu belum tahu bahawa aku adalah rumah fitnah? Kubur itu rumah fitnah, rumah sangsara, rumah kegelapan, rumah kesendirian, keseorangan, rumah cacing, rumah kerawit, rumah jengking, rumah kala, rumah ulau. Tak pernah dengar ke? Tuan-tuan dah hari-hari dengar kat masjid.
Ramai lagi tak dengar. Tiba-tiba mati. Apa yang membuatmu Apa yang membuatmu lalai dariku? Ketika kamu berjalan melewatiku lalu dikubur dengan nampak ketakutan. Jika ia orang yang baik, maka akan ada yang mewakilnya menjawab pertanyaan tersebut. Jika kita ni orang baik, tuan-tuan, yang jawab ada wakil yang jawab. Kan? Apakah kamu tidak lihat kalau ia suka menyuruh kepada kebaikan? Ini suara jawab. Jawab soalan kubur tadi. Berpuluh-puluh soalan tu, suara ni menjawab. Kau tak tahu ke si fulan ni dulu orang baik begini, begitu, bagian. Ya. Lalu kubur berkata, kalau begitu, aku akan menjadi sebuah taman. Jasadnya akan bersinar cemerlang. Rohnya akan naik kepada Allah Ta'ala dengan aman sejahtera. Sebab tu kita kena raih Ramadan, wajib berpuasa. Bukan kerana kita rasa berpuasa itu wajib. Kalau kita masih berasa puasa itu wajib, itu jawapan tingkatan 3, tuan-tuan. Kita ni dah pro dah, international dah, interkubur dah kita ni. Umur dah 50 ke atas ni. Saya 60 dah. Tak boleh jawab kenapa puasa, sebab Allah perintah wajib. Itu jawapan rendah. Betul lah, bukan kata puasa itu tak wajib. Kita kena jawab mengapa kita puasa. Sebab kita nak puasa besok jawab soalan kubur. Kita nak puasa besok, depend kita, jawapan kita. Ya, seperti hadis ni. Ya. Kata Ka'ab berkata, ketika jenazah orang soleh sudah diletakkan di dalam kubur, ia terus dikelilingi oleh amalan mereka. Amal-amal baiknya, kebajikannya, amal ma'rufnya berkumpul semua penuh kubur. Allah, kubur yang sempit tu jadi luas. Subhanallah. Sebab tu kita kena buat baik, sebab kita nak kuburnya luas. Termasuklah yang datang solatnya berimpun, solat fardunya, solat sunatnya, solat sunat itikafnya, solat sunat tahajudnya, solat jenazahnya, kumpul menerangi kubur. Luas kubur tu malu tengok solat. Puasanya pun datang, puasa fardunya, puasa sunatnya, ibadah hajinya datang, jihadnya datang, sedekahnya datang, zakatnya datang. Segala amal baiknya semua datang berkumpul stesen kubur kita. Lalu malaikat azab pun menghampiri dari arah kaki. Konon-konon nak tanya marah buka. Belum sempat tanya, tiba-tiba amal solat berkata kepada malaikat itu, minggir kau. Cakap endon pula tu, minggirmu. Minggir. Kamu tidak berhak menyentuhnya, kerana dengan sepasang kakinya itulah dia bangun berdiri berlama-lama menghadap Allah. Sebab tu tuan-tuan, solat ni Nabi sangat tegaskan. Ajar solat daripada kecil. Ajar solat dari kandungan. Kita kecil tak dikah baru kita ajar. Dari kandungan kita. Dari hamil hari pertama kita dah ajar anak kita solat. Allahu Akbar. Mak ikut bapak sembahyang. Allahu Akbar. Kena ajar sembahyang. Anak-anak dalam kandung ni kena ajar datang ke masjid. Ni asyik pergi bazar, pergi mall, pergi mana lagi, pusat-pusat perniagaan. So dalam misteri tadi tuan-tuan, dalam misteri ada satu, dia kata misteri akhir zaman terlalu banyak gedung-gedung perniagaan. Sampai orang semua berpusu-pusu bawa anak, bawa cucu, bawa cicit segala bawa, tapi masjid tak dibawa. Jadi tak macam mana anak nak dapat latihan semayang? Lepas tu dah besar, tak boleh ajar, suruh cikgu ajar. Nak jadi macam mana? Ibunya tak ajar. Bawa lah.
Waktu mengandung tu kena rajin-rajin. Iktikaf di masjid walaupun 5-10 minit semayang, iktikaf berdoa, ya Allah ya Rabbi, jadikan anakku anak soleh, anak cinta masjid. Bila pergi bekerja, berdoa, ya Allah jadikan anakku cinta kepada amal baik. Penting doa ni, patut setiap second doa. Yang patut itulah kita tak mampu buat kan. Baik, kemudian malaikat pun ikut menghampirinya pula melalui arah kepala. Tapi tiba-tiba amal puasanya berkata, minggir engkau, kamu tidak berhak menyentuhnya, kerana di dunia dahulu dia telah berlama-lama menahan rasa haus, menahan lapar dahaga. Puasa pun belum. Sebab tu kita diwajibkan Allah berpuasa. Pasal ni, kenapa puasa? Orang dulu berpuasa, bukan itu jawapannya. Itu jawapan dunia. Ini kena jawapan ahli kubur. Kenapa puasa? Besok puasa tolong aku. Kenapa pergi solat? Solat besok tolong aku. Kenapa bersedekah? Sedekah besok tolong aku dalam kubur. Mana isteri yang cantik molek, my love, my darling, bergebuk harta atau tinggal. Yang bergebuk pun ada, yang tak bergebuk pun ada. Mana suami? Cari mak janda. Tak ikut. Siapa yang ikut? Ni amal. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagimu untuk menyiksanya, kata si puasa tadi. Malaikat azab menghampirinya dari arah depan jasad. Tetapi tiba-tiba amal ibadah hajinya bangun, mempertahankan orang soleh tadi, ahli kubur tadi. Dan begitu juga jihadnya, mempertahankan dan berkata kepada malaikat azab, minggir engkau, kerana ia telah menyusahkan seluruh hidupnya, wang ringgitnya, masa panjangnya untuk beribadah haji, untuk ibadah umrah, untuk berjihad. Mereka telah menghabiskan masanya mengurus masjid Baitullah. Ni kapet baru ni, takkan dia datang sendiri kan. Ni berapa tahun mengurus, nak cari dana, nak cari dermawan, jutawan, hartawan, bukan tek tak dapat kan. Jadi ini jihad kita. Ada orang berjihad dengan ilmu, menyebarkan ilmu, macam Prab, dia sebarkan ilmu, jihad besar. Kerana orang alim ni memindahkan jahil kepada iman. Kata Imam Al-Ghazali, guru ni mak bapak ni menyediakan rumah dan makan. Mak bapak kerja dia cari makan, nak beli rumah, beli kereta. Tapi guru itu memindahkan bodoh kepada pandai, memindahkan kufur kepada iman. Lebih besar guru banding mak bapak. Itu jihad orang alim. Jihad tuan-tuan tak alim, adalah jihad masing-masing. Jihad harta, jihad kepakaran, jihad khidmat nasihat, jihad mendengar. Ada orang tak kerti apa, dia dengar je Allahu Akbar, itu jihad dia. Ada orang berjihad menulis, tu jihad. Sekarang di Mesir jihad, nak beritahu supaya Presiden Mesir kembalikan semula pada Mursyid. Berapa orang dah syahid? 3 hari lepas 100 orang. Hari ni bertambah agaknya. Syahid, alhamdulillah. Bila ada orang syahid, tuan-tuan, kena doa alhamdulillah. Jangan kata apalah ni asyik bunuh orang. Jangan. Allah yang menyusun orang tu syahid. Bila ada syahid aja, alhamdulillah ya Allah, jadikan aku ahli syuhada ya Allah. Dan doa-doa kita, Allah maj'alni minas syuhada, jadikan kami daripada kalangan syuhada. Siapa tak berdoa untuk syahid, tuan-tuan, Allahu Akbar, kesian. Besok ni mati macam mana ni? Mati, ada yang mati sakit, tak apalah, yang berdoa pun tak mesti dapat syahid. Tapi poinnya kita mesti berdoa untuk jadi syahid. Jadi para mujaddid, para mujahid, para syuhada, para salihin, doa kita di kalangan para syuhada, di kalangan orang yang salihin, Jadi tidak ada alasan, kata, amalan hajinya dan jihadnya, tidak ada alasan bagimu untuk menyiksanya. Selanjutnya malaikat azab menghampirinya dari arah sepasang tangannya, dari arah tangan.
Tiba-tiba sedekahnya, zakatnya, sumbangannya, infaknya, donationnya jawab, jawab. Sudah banyak sedekah wang keluar dari sepasang tangannya, sehingga hal itu jatuh ke tangan Allah. Allah maknanya diterima oleh Allah, sedekahnya diterima oleh Allah, donation diterima oleh Allah, dan dia mengamalkan itu untuk melakukannya demi mengharapkan keredaan Allah. Jadi tidak ada alasan bagimu wahai malaikat azab untuk menyiksanya. Baliklah malaikat jumpa Allah. Ya Allah, hebatnya orang ni, aku dihalaunya. Oh memanglah, mu tak layak usia dia dah, kau balik. Kan? Saya terjemah bahasa saya lah tu. Baik. Dalam kitab ni tuan-tuan disebutkan, saya tercari-cari juga, itu macam dah dicatat, Nabi kata sesiapa yang mengingati mati satu hari satu malam, dia mengingati mati 20 kali. Boleh rujuk lah kitab ni kat muka surat apa ni. Sesiapa yang mengingati mati satu hari satu malam sebanyak 20 kali, Allah akan letakkan, Allah akan bangkitkan bersama para syuhada. Jadi duduklah tuan-tuan, paling tidak masa kemasan yang kita mudah untuk ingat mati lepas solat 5 waktu atau sebelum. Kalau 20 kali bagi 5, 4. Betul? 20 bagi 5, 4. Lepas solat zuhur, ya Allah ya Rabbi, dah lanjutnya usiaku bila aku mati ya Allah. Di mana kuburku ya Allah? Bagaimana aku dalam kubur nanti ya Allah? Jadikanlah amal-amalku ini besok memberi syafaat kepadaku ya Allah. Matikan aku di kalangan orang soleh ya Allah. Asar sebut lagi, Maghrib sebut lagi, Isyak sebut lagi. Nabi kata 20 kali. Larat ke 20 kali? Bukan setahun sekali, hari-hari. Memang layaklah duduk bersama para syuhada, sebab dia mampu menyebut kematiannya, menyebut kuburnya, menyebut amalnya, menyebut kedosa-dosanya di hadapan Allah, kerana bersedia menghadapi maut. Maka layaklah dia duduk bersama para syuhada. Ketahuilah ya ma'syaral muslimin, tidak akan ada yang selamat dari ancaman neraca timbangan amal kecuali orang-orang yang mahu memperbaiki dirinya sendiri di dunia ini. Tidak ada siapa terkecuali. Apapun darjat kita, apapun amal kita, standard mana pun takwa kita, neraca amal tetap berjalan. Menimbang perbuatan, menimbang ucapan, serta gerak-geri hatinya, gerak-geri batinnya, niat kata-kata hatinya. Kadang-kadang kita tak buat, tapi cakap hati kita, payahlah Islam ni, payahlah Islam nak menang. Kita pun tak percaya Islam nak menang je. Ya, orang kafir tu yakin siang malam 24 jam kental dia boleh menang. Orang Islam macam mana Islam nak menang? Orang Islam lost confidence. Dia pun tak nampak jalan kemenangan, padahal baca Quran hari-hari. Sebab apa? Sebab tak ada tarbiyah. Sebab kepahaman kita tidak dapat melalui tarbiyah. Kepahaman kita dapat melalui prasangka kita, andaian kita. Sebab tu wajib berguru. Bila kita dapat tarbiyah, ada guru kita, ada nakib kita, bimbing kita, ada mursyid kita. Oh lah, kita dapat keyakinan Islam tu boleh menang bila-bila masa. Kan? Macam Nabi kata, kiamat itu antara dua jari. Dah berapa ribu tahun, 1400 tahun, dua jari Nabi kata. Apa maksud dua jari? Dekat, kiamat tu dekat, hari-hari berlaku kiamat. Kiamat kecil, hari-hari. Bencana alam sana, bencana alam sini, aksiden mati tu kiamat. Kiamat ni apa artinya? Rosak dunia. Sama ada rosak 100%, itu kiamat besar, atau rosak kecil, tsunami rosak, ramai mati, kiamat. Itulah Nabi kata kiamat.
bainal qausain, di antara dua jari. Begitu juga mati, hampir mati. Jadi yang hampir-hampir ni tuan-tuan, berbahagia kepada orang yang sentiasa menimbang-nimbang hari kematiannya esok, memuhasabah, mengkoreksi. Manusia yang paling hebat, hamba yang paling hebat tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu aku sembah, padamu aku patuh ya Allah, syariatmu aku ikuti, sistem ekonomi aku patuhi, sistem masyarakat aku patuhi, sistem negara aku patuhi, sistem keluarga aku patuhi, sistem berjiran aku patuhi, sistem keluarga, sistem pendidikan, sistem itu iyyaka na'budu. Kita hanya ikut sistem solat. Allahu Akbar, Zuhur 4. Baru tadika ke? Dah masuk universiti ke 4? Ada tadika main Zuhur 4, awak dah keluar universiti first class, kena 10 rakaat. Tak ada. Jadi kepahaman solat tu standard, tapi kepahaman pada daulah tak standard. Itu kita tak yakin tu. Kepahaman kita pada sistem ekonomi Islam tak standard, tak sama. Batu celaru, percaya tak percaya, percaya tak percaya. Batu nanti akan ditimbang kata-kata batin kita, hati kita, prasangka kita pada Allah SWT. Dan sebab itu Sayyidina Umar kata, perbaikilah diri kalian sebelum kalian diperbaiki, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Matikanlah diri kalian sebelum kalian dimatikan. Mati maknanya apa? Mati mengisapi, menyedari, mentaubati, mengistighfari. Memperbaiki diri sendiri adalah dengan bercara bertaubat sebenar-benarnya taubat nasuha. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Padamu minta pertolongan, padamu kami minta taubat, ampun taubat ya Allah. Padamu minta petunjuk ya Allah. Padamu kami minta bantuan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makam paling tinggi seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata orang alim, kehebatan Al-Quran itu ialah pada Fatihahnya. Kehebatan Fatihah itu ialah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang paling payah. Orang dah Islam pun bukan mudah nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak mudah. Baca senang. Apa? Sebab kita tidak mendapat kepahaman tidak melalui proses tarbiyah. Jadi mudah-mudahan Ramadan ni bulan barakah, bulan tarbiyah, mentarbiah kita tuan-tuan, membetulkan skru-skru yang longgar. Sebab lepas ni kita akan berjalan laju. Lepas Ramadan tengok, berjalan laju kita, makan pun berkudi-kudi lah. Kalau makan lah kan, yang lainnya begitu juga, cabaran lagi banyak lepas Ramadan. Jadi Ramadan ni bulan yang memantapkan kita, menguatkan modal kita untuk bergerak 11 bulan akan datang. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, menjadi syafaat kehidupan kita. Seperti Nabi sebut, yaumul mahsyar nanti amal kita pun akan memimpin tangan kita menuju syurga Allah SWT. Semua amal kita, pimpin tangan, pimpin keliling, gila-gila mimpin masuk syurga, kan? Itulah yang kita harap, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qali hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala 'abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbi faghfir lana dhunubana ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, sebenarnya Ramadan semua Syawal ni nak minta maaf lah. Sepanjang setahun bersama tuan-tuan dan puan kuliah sebulan sekali. Contoh-contoh yang kasar tu kena hati, bukan nak sakitkan hati tuan-tuan. Nak bagi saya faham je. Bila faham tu senanglah kita kan. Wallahu a'lam. Terima kasih.